Okey, so ni yang akan kamu belajar hari ni. Bab 7, udara. Sebelum masuk bab baru, mesti salin peta konsep ni lah. Peta konsep ni ada di setiap bab dekat last sekali. Okey, dekat last sekali pada setiap bab. Okay, salin yang ni dulu, lepas tu baru kamu buat nota ringkas. So hari ni tajuk kita udara. Yang macam dah kamu ketahui, dalam udara, apa yang terkandung dalam udara? Udara kita duk hirup setiap hari ni. Okay? Kita akan berjumpa dengan gas-gas ini. Okay? Nitrogen, oksigen, karbon dioksida dengan gas-gas nadir. Ni semua ni mesti ingatlah. So kalau soal apa yang terkandung dalam udara, nitrogen sebanyak berapa? 78%. Oksigen 21%. Karbon dioksida 0.3%. Gas-gas nadir tu macam helium, argon, neon, xenon dengan krypton 0.97%. Ini basic. Okey. Sekarang tengok gambar ni. Okey, tengok skrin kamu. Saya ada dua gambar kat sini. Okey, apa beza gambar ni? Apa beza dua gambar ni? Apa yang kamu nampak? Di tempat yang sama kan? Nampak KLCC. Ni pun ada KLCC. Apa beza dua gambar ni? Okey, siapa nak jawab angkat tangan? Okey, angkat tangan. Siapa ada jawapan? Apakah beza antara dua gambar yang cikgu tunjuk dekat skrin? Okey, Tengku Humaira. Satu ada debu, satu lagi tak ada. Satu ada debu, Ridina cakap jerebu. Satu ada debu, satu lagi tak ada, Ridina cakap jerebu. Okey, thank you yang bagi jawapan. So, di tempat yang sama tapi satu jelas, satu clear, satu lagi blur kan. So, yang Humaira cakap tadi, satu ada debu. Tapi tak tahu mana satu ada debu, yang blur ni lah. Blur ni. Yang ni ada debu, yang ni tak ada debu. So, yang satu lagi, siapa nama tadi? Idina cakap, dia ada jerebu. Yang ni lah, gambar yang blur ni jerebu. Okay. So, ni, dua-dua ni, tempat yang sama tapi perbezaan dia, udara dia different, tidak sama kan. Kenapa yang ni clear, bersih. Yang atas ni, yang saya tunjuk ni. Yang ni udara kita bersih. Bila dia bersih, kita tak nampak pun udara tu. Okay, kita tak nampak. Yang satu lagi, yang ni udara dia tak bersih. Tak bersih maksudnya dalam udara kita ada bahan-bahan asing. So, yang ada dalam udara kita sekarang ni asap dan debu. Okay. So, itu adalah yang kamu sebut komposisi udara lah. Dalam ni bersih. Yang ni tidak bersih, ada dalam udara tu asap dan debu. So, dia menghasilkan jerebu. Okay. So, sekarang udara dekat rumah kamu bersih ke tidak? Kamu nampak tak udara dekat rumah? Tak nampak kan? So, dia bersih lah, udara kita bersih. Macam tu. Okay. Sekarang, tadi saya dah sebut ada dalam udara kita, komposisi udara kita ada nitrogen, oksigen, lagi apa? Oksigen, nitrogen, lagi apa? Karbon dioksida dan gas-gas nadir. Yes, Christina. Okay, thank you. Nitrogen ni. Nitrogen, oksigen, karbon dioksida, gas-gas nadir. Kalau saya buat dalam bentuk contoh pie, yang warna kuning ni adalah satu jenis komposisi udara, satu jenis gas lah.
warna kuning. Warna kuning satu jenis, warna hijau satu jenis, warna biru dan purple. Tapi yang warna kuning ni gas apa? Nitrogen. Okey, Arina jawab. Nitrogen. Kenapa warna kuning tu nitrogen? Kenapa kamu tak letak dia dekat warna hijau? Sebab nitrogen 78%. Yes, Christina. Sebab nitrogen yang paling banyak dalam udara kita. So, kalau kita buat dalam bentuk carta pi, dia yang paling banyak lah kat sini. Okay? Nitrogen 78%. Warna hijau pula, gas apa? Oksigen. Oksigen. Betul. Patricia pun cakap oksigen. Okay. Betul. Sebab oksigen yang kedua paling banyak. Iaitu 21%. Okay. Alright. Bagi saya yang warna biru pula. Karbon dioksida. D. Gas nadi dan bahan-bahan lain. Mana satu? Gas nadi ke karbon dioksida? Gas nadi. Nadi dan bahan-bahan lain. Okay. Kenapa cakap tu? Tengok balik dia punya ni apa? Jumlah dia. Gas nadi dan bahan-bahan lain. Saya jawab. Gas nadi 0.97, karbon dioksida 0.03. Gas nadi lagi banyak lah. Okay. So dia dekat warna biru. Okay, ni gas nadi. Gas nadi ni macam helium, krypton, xenon, argon. Okay. So yang paling sedikit dalam udara kita, karbon dioksida. Okay, pandai. Okay, thank you. Bagus, pandai. Okay, ni kena ingat. So, kalau nampak macam ni dah tahu dah. Yang kuning nitrogen sebab yang paling banyak. Okay? So, dalam udara kita ni, sikit je karbon dioksida. Yang paling banyak nitrogen, oksigen. Okay? Next. Thank you yang bagi respon. Ada kartun ni kat dalam teks kamu ni, dia cakap, adakah udara suatu campuran? Kamu dah belajar bab 6 kan? Campuran dengan sebatian. So yang this girl tanya, adakah udara satu campuran atau sebatian? So yang boy ni cakap, udara merupakan campuran. Kenapa kita panggil, kita consider dia sebagai campuran? Sebab udara merupakan campuran kerana komponen udara boleh diasingkan melalui kaedah fizikal iaitu penyulingan berperingkat. Penyulingan berperingkat ni macam ni. Tengok gambar ni. Okay, ni proses penyulingan berperingkat. So kalau kita buat dalam makmal macam ni lah proses dia. Okay, dia proses apa? Tengok sini. Penyulingan berperingkat merupakan proses mengasingkan campuran kepada pecahan yang berlainan berdasarkan takat didih melalui pendidihan dan kondensasi. So buat dalam lab macam ni. Kita didihkan kandungan udara, kemudian dia akan terkondensasi, kemudian baru dia campuran tu kepada pecahan yang berlainan. So ini proses ni panggil penyulingan berperingkat. Okay? So kalau orang tanya kamu, dia campuran ke sebatian? Dia adalah campuran. Okay? Next. Okay, dalam udara kita tadi ada oksigen, karbon dioksida, nitrogen, gas nadi macam helium tu. So dia ada function dia, ada kepentingan. Okay? Mestilah ada kegunaan dia lah, kepentingan. So ni kamu tengok buku teks kamu, buku surat 199. Okay, buka buku teks, tengok gambar ni. Tengok buku teks, buku surat 199 dekat sini. Gambar ni. Okay. Kepentingan gas. Okay, so bagi saya satu, kepentingan oksigen. Pernafasan. Apa tak dengar? Ulang balik, Amal. Pernafasan. Pembakaran, apa? Pernafasan.
Ya, pernafasan. Alright. Okay, so satu pernafasan. Kita lah kan nak bernafas. Kalau carbon dioxide, carbon dioksida, Fotosintesis. fotosintesis. Nah, kalau nitrogen, bagi satu je. Kitar nitrogen. Jadi selalu guna dalam apa? Tengok gambar tu, dia guna dalam Baja. ni baca ni. Okey. Kalau gas nadi antaranya dalam konteks kamu dia state gas helium kan? So, gas helium untuk apa? Baca dalam konteks kamu. Gas helium Gas untuk helium digunakan untuk mengisi balon udara dan balon kaji cuaca. lagi. Yang satu lagi gas apa? Gas Neon. gas neon, Gas apa? Ni helium. Yang ni kedua gas neon ni untuk digunakan dalam lampu iklan. last one. Gas argon Dah garing semua masuk air asam masuk sambal ya. Function dia, kegunaan dia. digunakan untuk mengisi mentol. Okey, right. Tu lah. Next, tu kegunaan. Sekarang kita tengok carbon. Ini lah kajilah untuk satu kita fiber carbon. Carbon ni adalah kitaran. Kitaran untuk mengekalkan karbon dioksida dalam udara. So, kita boleh gunakan karbon dioksida. Kita kembalikan balik karbon dioksida ke dalam udara. Kitaran. Okay, so, gas karbon dioksida yang ada dalam udara kita dalam atmosfer akan untuk fotosintesis ni yang warna biru ni kan. So, ambil untuk fotosintesis. Lepas dia dah guna, pokok tu dimakan oleh haiwan. Tumbuh-tumbuhan lah. Tumbuh-tumbuhan dimakan oleh haiwan. Okay. Haiwan tu tadi dia ambil lah tadi. Karbon dioksida yang dari tumbuhan tu. Okay. Lepas dia dah makan, haiwan ni akan sampai satu masa dia akan mati. Bila dia mati, berlaku perebutan. Perebutan tu menghasilkan ni garisan merah ni. Menghasilkan balik karbon dioksida dalam udara. Okay, benda tu berputar, kitaran. Okay. Pokok ambil, haiwan makan, haiwan mati merebut, jadi balik karbon dioksida. Itu contoh satu kitaran. Selain itu, ni pembakaran kereta, kilang, semua ni pembakaran kan, bahan api fosil. Dia akan menghasilkan karbon dioksida. Selain daripada tu, apa kitarannya? Selepas pokok fotosintesis ni, dia respirasi, bernafas. Bernafas menghasilkan balik karbon dioksida dalam udara. Sama juga dengan haiwan akan berlaku respirasi. Okay, so benda ni berkitar, berpusing-pusing. Ambil karbon dioksida, apa benda yang diperlukan, guna, lepas dah guna, back to udara kita. Itu kalau karbon dioksida. Oksigen pun, dia melalui kitar oksigen. Okay, kat mana nak mula? Oksigen ni memang dah ada dalam udara kita. Tuhan ambil untuk respirasi, berlaku pembakaran. Pembakaran tu guna oksigen, pengaratan macam bahan-bahan besi itu berkarat guna oksigen. Haiwan nak bernafas guna oksigen. Selepas dah guna, letakkan macam mana kita balik oksigen tu dekat dalam udara kita. Kita dah guna kan, kita kena
putar balik supaya ada oksigen dalam udara. So contohnya respirasi. Tumbuhan ni diambil, lepas sudah guna, dikeluarkan perebutan alkohol dan organisma yang mati akan menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida tu akan diambil oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Lepas habis fotosintesis, dia akan keluarkan balik oksigen dalam udara. So, ni semua berlaku kitaran. Tak perlulah kita nak sediakan pembekal orang jual oksigen ke. Tapi proses tu berlaku secara natural. Okay, ni satu dengan ni. Okay. Last, Bina. Sekarang jelas tak suara? Okey tak? Cikgu, suara cikgu tersekat. Ya? Suara cikgu tersekat. Okey, jelas tak? Sekarang masih Okay, tak? dah sekarang. Dah kan? Oh, saya kena dekatkan ni. Alright. Okay. So, ni proses ni saya nak beritahu ulangan lah. Dia berputar. So, kalau oksigen ni, kitaran oksigen ni adalah melibatkan kita ambil oksigen dalam udara. Lepas tu, mana dah kamu? Okay. Lepas tu kita akan kembalikan balik oksigen ke dalam udara dan proses ni berlaku secara kitaran berterusan. So benda ni adalah ciptaan Allah lah. Okay, so saya nak state kat sini, bila kita dah kagum, kita sebut Subhanallah. Okay? Subhanallah tu maksudnya Maha Suci Allah. So kenapa nak puji Allah? Sebab yang kamu belajar dalam topik pendidikan Islam kan? Maksud Alhamdulillahirrabbilalamin adalah segala puji bagi Allah. Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. So inilah kerja Tuhan lah semua ni. Okay, so bila dah tahu, dah belajar sains kan? So dah tahu, kita cakap Subhanallah. Alright, next. Okay, ni aktiviti manusia mengganggu kita karbon dan kita oksigen. Kan tadi kita tahu yang proses tu natural kan untuk kita karbon dan kita oksigen. Tapi manusia ni dia ada aktiviti-aktiviti ni yang mengganggu proses itu. Okay, so dia akan mengubah kuantiti karbon dan kuantiti oksigen dalam udara. So apa aktiviti yang mengganggu kitaran oksigen dan karbon kamu tu? Okay, contohnya aktiviti ni. Apa aktiviti ni? Gambar pertama. Bakar sampah. Pembakaran. Sampah secara terbuka. Bagus, Danish. Pembakaran sampah secara terbuka. Tu yang tak bagusnya. Okay. Yang kedua ni apa? Tebang pokok dia nak cakap. Lagi? Yang apa lain? Tebang pokok. Apa ni? Aktiviti apa? Penebangan. Penebangan pokok. Tebang pokok. Selain tu, ada satu perkataan. Pembalakan. Yes, pembalakan secara Terbuka. terbuka. Pembakaran sampah terbuka. Kalau pembalakan secara apa? Haram. Pandai Amira. Pembalakan secara haram. Maksudnya tempat tu tak boleh potong pokok-pokok ni. Kan kawasan tu di conservation kan. Tak boleh tebang. Tapi mereka tebang. So kita panggil dia pembalakan haram. Okay. So yang ni apa? Yang ketiga ni. Gambar apa? Aktiviti manusia yang menyebabkan masalah kitaran oksigen dan kitaran karbon kamu terganggu. Yang ketiga ni gambar apa? Apa yang sedang berlaku? Cepat, jawapan. Penggunaan racun serangga. Okey, bagus, Edina. Penggunaan racun serangga. Okay, thank you, Amal. So, dia bukan tak boleh guna. Boleh kan untuk peladangan kan. Tapi terlalu berleluasa. Okay.
So, ni yang mengganggu kitaran karbon dengan kitaran oksigen. Sebab apa? Kalau dah bakar banyak sangat ni, dan kita bakar, so dia akan menghasilkan banyak karbon dioksida. Nanti dalam udara kamu terlebih-lebih karbon dioksida. Tapi manusia memerlukan oksigen. So, benda tu akan mengganggu kitaran yang normal, yang natural tadi. Okay? So, yang tak baiknya manusia-manusia ni lah. Okay, manusia-manusia ni. Ya Allah dah cipta baik, elok lah. Tapi kita yang merosakkan. So, macam mana nak mengelakkan benda tu? Nak mengurangkan masalah itu adalah dengan ini gambar-gambar yang digunakan, yang menjelaskannya. Okay, cuba tengok gambar pertama. Kenapa dia pangkah ni? Cross. Apa maksud gambar ni? So, tengok penjelasan dia kat sini ya. Mengelakkan penggunaan racun serangga yang berleluasa. Boleh guna tapi jangan terlalu berleluasa. Kemudian untuk pembalakan tadi, kita kena cegah pembalakan haram. So yang ni sebagai netizen kita ni tak mampulah nak mencegahnya, kita perlukan undang-undang. Okay? Sebab tu dia pangkah, sebab kita tak nak benda ni. Okay? So yang ni pun dia pangkah ni, elakkan melakukan pembakaran hutan. Okay? Pembakaran terbuka itu juga boleh menyebabkan pembakaran hutan. Yang seterusnya ni, mengelakkan pembebasan asap kenderaan yang berlebihan. Macam mana nak mengelakkan pembebasan asap kenderaan berlebihan? Cuba bagi cadangan. Macam mana nak mengelakkan? Tak payah naik kereta ke? Tak perlu pergi kerja. Macam mana nak mengelakkan asap kenderaan yang berlebihan? Apa cadangan kamu? Bagi satu. Tulis dekat berjalan kaki. Pergi mana berjalan kaki? Kalau macam kamu kan, sekolah dekat katakan, tidaklah jauh. Yes, pandai Edina. Berjalan kaki atau menunggang basikal. Sebab apa? Basikal tak menghasilkan pembebasan asap. Okay? So yang ni yang dia tick ni adalah menanam semula pokok. Okay. Ini kalau ada program-program sekolah yang untuk menanam pokok, kamu join lah. Okay, sebab dia akan membantu untuk kita atasi masalah gangguan kitaran oksigen dengan karbon tadi. Alright, so sekarang saya nak buat quiz. Yang ni kamu mesti dah jawab dah kan, tapi sekarang saya nak quiz juga. Saya akan ambil nama kamu, tunggu sekejap. So nama orang yang terpilih nanti akan jawablah soalan-soalan tu. Okay, get ready. Sekejap. Okay. Okay, soalan satu. Apa senaraikan komposisi udara? Okay.
So, orang yang terpilih adalah Muhammad Iman Daniel ada? Cuba Muhammad Iman Daniel angkat tangan. Muhammad Iman Daniel ada tak? Mana dia? Angkat tangan. Muhammad Iman Daniel. Di mana Muhammad Iman Daniel? Nak jawab soalan ni? Mana kamu angkat tangan? Raise your hand. Tak ada pula dia. Okey. Kita pilih orang yang kedua. Iman Daniel. Tak ada. Daniel Iman pula dah. Daniel Iman ada? Daniel Iman ada? Betul ke nama kamu ni? Angkat tangan. Daniel Iman pun tak ada. Ada? Tak ada mic. Okey, tak apa. Tak ada mic tak apa. Kamu type jawapan dekat chat. Okey, soalan dia tadi. Apakah komposisi udara? Cuba Daniel type dekat chat. Senaraikan komposisi udara. Yang kita tengok dekat apa tadi? Pie chart tu. Ada beberapa jenis kan? Gas dia kan? Okay, so Daniel Iman tulis dekat chat. Apakah gas-gas yang ada dalam udara tu? Cepat, Daniel Iman. Type dekat chat. Dah? Daniel? Okey, siapa nak tolong Daniel? Bagi satu jawapan dekat Daniel. Satu je. Type dekat chat. Okay, Christina. Oh, banyak tu. Sama. Dina pun bagi nitrogen. Christina pun bagi nitrogen. Daniel, cuba kamu tambah jawapan. Rina pun tolong dah bagi jawapan. Mana jawapan Daniel? Daniel, bagi satu lagi. Kawan kamu dah tolong kamu ni. Kamu bagi satu lagi. Okey. Oh, pandainya dia. Sampai seperti helium, argon, neon, xenon pun dia bagi. Okay, thank you Daniel. Okay, bagus. Thank you kawan-kawan yang tolong. Okay. Najwan, Arina, Christina, Idina. Okay, sekarang yang kedua. Apakah kepentingan karbon dioksida kepada tumbuhan? Okay, saya pilih dulu. Okay. Orang yang terpilih ni jawab.
Semua orang tahu jawapan tapi tunggu dulu. Adriana Sofia. Adriana Sofia ada sana, angkat tangan. Raise your hand. Adriana Sofia. Ada tak sana? Mana dia? Tak ada. Okey, pilih orang lain. Irfan Takif. Irfan Takif. Ada? Irfan Takif, angkat tangan. Ada ke tak ada ni? Tadi ada, dah left dah. Irfan, mana Irfan? Tak ada juga. Okay, next. Akil Hakimi. Akil Hakimi. Dah left dah pula Akil Hakimi ni. Semua lari tak nak jawab soalannya. Ain Zahira. Ain Zahira. Ada tak Ain? Nur Ain Zahira. Nur Ain Zahira. Tolong tengok ada tak kawan kamu ni? Nur Ain Zahira. Ada kan? Kalau tak boleh cakap, boleh chat. Tulis jawapan dekat chat. Dia lari kan. Ain ada kan Ain? Ain apa jawapan Ain? Apakah kegunaan karbon dioksida untuk tumbuh-tumbuhan? Tulis dekat chat pun boleh. Mana dah? Ain, bagi jawapan. Yang lain jangan jawab dulu. Tunggu Ain jawab. Senangnya ni. Apakah kegunaan? Apa tadi soalannya? Kepentingan karbon dioksida kepada tumbuhan. Ain tak dapat jawapan. Tak jawab-jawab pun Ain. Kalau tak jawab ni, saya bagi demerit lah. Bagi dia demerit banyak-banyak. Okay.
Afif Dani. Afif Dani ada? Siapa angkat tangan tu? Afif Dani ada? Cuba angkat tangan sekali lagi. Okey, Afif Dani. Ain Zahirah dah jawab dah tu untuk fotosintesis. So Afif jawab dekat ni soalan yang seterusnya. Okay, tadi soalan apakah kepentingan karbon dioksida kepada tumbuhan? So kepada tumbuhan karbon dioksida guna untuk proses fotosintesis. Sekarang Afif jawab soalan nombor 4. Apakah kesan peningkatan karbon dioksida dalam udara kepada manusia? Kalau banyak sangat karbon dioksida dalam udara kita, apa jadi dekat kita? Apa kesan dia kepada manusia? Okay, cuba jawab Afif. Tulis dekat chat pun boleh. Cepat, jangan lama sangat. Cepat. Cari jawapan. Pantas. Kalau banyak karbon dioksida, apa akan jadi? Kekurangan udara bersih. Ada lagi jawapan lain tak, Afif? Satu je. Okey, bagus. Okey lah tu. Okey, bagus. Afif Dani dengan Ain. Okey, thank you. Okay. Antara lain, kalau banyak karbon dioksida, dia akan menyebabkan kesan rumah hijau. Lepas tu, dia akan menyebabkan pemanasan global. Bumi panas lah. Okay? Alright, dah. Yang tu 7.1 tentang komposisi udara. So, apa yang kamu kena ingat? Komposisi udara yang ni. Yang ni paling kena ingat lah ni. Okay? Alright, now kita pergi seterusnya. Pembakaran. Okay, dalam bab ni, kena tahu tentang pembakaran. Dalam pembakaran, ada syarat-syarat pembakaran. Ni. So, apa kamu kena ingat adalah segitiga ni, okay? So, kalau nak berlaku satu pembakaran, dia kena ada oksigen. Kena ada bahan yang boleh terbakar. Oksigen, bahan yang boleh terbakar dan juga haba. Okay? Oksigen tu udara yang terdapat di sekeliling yang membantu pembakaran. So bahan ni maksudnya bahan seperti kertas, kayu, kain, petrol, minyak petrol. Ni yang bahan yang nak terbakar tu. Dan juga haba. Sesuatu objek yang mencapai takat suhu maksimum yang boleh menyebabkan kebakaran. So, 3 benda ni punca ataupun syarat berlaku pembakaran. Oksigen, haba dan bahan. Okay. Pembakaran boleh dielakkan kalau kita menyingkirkan salah satu dari 3 ini. Okay. Contohnya macam ni, gambar ni kan. Kalau buat birthday party, mesti ada tiup lilin. So, lilin tu adalah pembakaran. Ada api kan? So, tu ada pembakaran. So, bila kita tiup, kita menyingkirkan oksigen. So, sepatutnya ada 3 ni kan? So, bila tiup, kamu menyingkirkan oksigen. So, lilin tu terpadam. Ini contoh. Okay.
prinsip pemadaman api. So kalau nak padam api, ada 3 prinsip. 1, menyelimuti. 2, mendinginkan. Yang ketiga, mengurangkan jumlah bahan yang terbakar. Contoh tengok gambar ni. Kita selimut. Ni selimut, ni selimut. Ini pun selimut juga. Tapi kita gunakan satu kain ni. Kain apa tu? Tengok sini. Selimut api. Okay, yang ada dalam gambar-gambar ni adalah selimut api. Dia digunakan untuk tutup tempat yang terbakar tu. Kenapa kita nak tutup tempat terbakar tu? Kita nak memutuskan hubungan bahan bakar dengan oksigen. Maksudnya kita nak kurangkan oksigen dekat kawasan tu. So kita selimutkan tempat yang terbakar. Contohnya tengok gambar first ni. Kawan ni berpakaian chef. So ni maksudnya kebakaran di dalam dapur. Okay, ada periuk dia terbakar kan. So dia gunakan selimut api. Dekat sini dekat tempat pembinaan. Tengok dia punya pakaian. Okay. So salah satu cara untuk selamatkan daripada merebak, kita selimutkan. Tapi mesti menggunakan selimut api, bukannya selimut kamu tu. Itu boleh menggalakkan lagi kebakaran. So ni ada selimut khas untuk kita padam kebakaran. Nama dia selimut api. Tengok warna putih. Ni benda yang sama. Okay. Selain nak selimut tu, kita guna mendinginkan. Apa maksud mendinginkan? Ni contoh. Kalau bomba, dia mendinginkan tempat tu, kita guna air. Okay. Kalau tak nak guna air, gunakan alat pemadam api. So ni kita mendinginkan. Tu maksud mendinginkan. Mendinginkan permukaan bahan yang terbakar menggunakan air atau karbon dioksida. Selain tu, mengurangkan jumlah bahan yang terbakar. Contoh dekat sini tengok gambar ni. Dapur kamu terbakar. Kat tepi dapur tu ada meja. So kita alihkan bahan yang boleh terbakar. Alihkan meja tu. So tu maksudnya mengurangkan jumlah bahan yang terbakar. Kalau terbakar ke atas kabinet macam ni, alihkan meja kerusi tu. Kalau terbakar kain ni, kamu kain baju kan? So alihkan kain tu. Okay. Itu maksudnya mengurangkan jumlah bahan yang terbakar. Okay. So ni gambar ni adalah alat pemadam api. Alat pemadam api ada beberapa jenis. Satu karbon dioksida yang botol kat depan ni. Yang kedua foam. Foam atau buih atau kita panggil busa. Kemudian ada powder. Powder dalam bentuk serbuk. Kemudian ada jenis air water. Kenapa alat pemadam api mesti ada banyak jenis? Apa boleh bagi jawapan? Kenapa alat pemadam api ada banyak jenis? Kenapa tak guna air je untuk padam api? Kenapa mesti ada karbon dioksida, powder, foam? Kenapa? Siapa boleh bagi jawapan? Tulis dekat chat boleh, nak cakap pun boleh. Cepat. Siapa ada idea? Satu Putra kan dah belajar kan? Ingat lagi tak? Kenapa alat pemadam api ada pelbagai jenis? Okay, saya tunggu. Boleh tulis dekat chat jawapan. Arina nak bagi jawapan? Tarik je kalau tak nak cakap. Mengikut kesesuaian jenis api. Tak semua bahan yang terbakar boleh dipadamkan dengan bahan yang sama. Bagusnya apa kamu lagi? Lain-lain. Bagus jawapan, tepat. Okay, sebab tak semua bahan yang terbakar tu
boleh dipadam dengan air saja. Pemadam api mengikut jenis bahan. Okey, bagus, Arina. Contohnya, tengok dekat gambar ni kan. Dalam buku teks kamu, dekat dapur dia terbakar. Lepas tu mak dia cakap, Kamal cepat ambil air. Tapi Kamal buat apa? Jangan, air lebih tumpat daripada minyak dan akan tenggelam di bawah minyak. Jadi api tidak terpadam. Kita kena guna busa. Tengok dia tak ambil air kan? Dia ambil pemadam api jenis busa. Busa tu foam ni lah, F-O-A-M ni. Okay? So apa maksud dia? Air lebih tumpat daripada minyak. Kita tengok video ni. Okay, kita tengok video ni. Air lebih tumpat daripada minyak. Jadi masukkan air dalam minyak tu. Tapi minyak itu tidak terlarut dengan air. Minyak terapung di atas air. Okey? So ni maksud dia air lebih tumpat daripada minyak. So air tu akan tenggelam ke bawah. Okey, kalau minyak tu yang terbakar, so dia tak padam lah. Api tu tak padam. Dia akan masih lagi berlaku kebakaran. Tu maksud Kamal tadi tu. Okey, mak dia suruh ambil air tapi dia padam kebakaran dengan pemadam api jenis busa. Okey. Okey, faham setakat tu? Kalau faham kat tangan. Yang lain? Okey. Alright. So sebab tu, bagus deh. Thank you yang respon. Sebab tu, pemadam api ada banyak jenis. Okey. So maksudnya maksudnya air tu tidak boleh memadam semua jenis kebakaran. So kita kena guna carbon dioxide, foam dan powder juga untuk padam kebakaran. So yang dalam buku teks kamu, dia tunjuk inilah table ni. Contoh kan bahan yang terbakar tu jenis pepejal. Seperti kayu, kain, kertas. Kamu guna pemadam api jenis serbuk. Yang ni. Okay. Ataupun guna air. Kalau dia cecair, contoh minyak terbakar, vanish, cat terbakar, kita guna jenis busa, jenis serbuk kering ataupun carbon dioksida. Okay. Kalau gas yang terbakar, gas tu contohnya propan, metan, asetilin kan. Kita guna busa, serbuk kering dengan carbon dioksida punya pemadam api. Kalau logam, lithium, natrium ni contoh bahan yang terbakar tu, kita guna pemadam api jenis serbuk kering ataupun pasir kering. Okay. So ada banyak jenis alat pemadam api dan bahan-bahan yang sesuai untuk alat pemadam api itu. Okay. Alright, next adalah amalan sikap berjaga-jaga untuk mengelakkan kebakaran. So sekarang kan semua dekat rumah kan. So ni kamu kena take note lah. Okay. Pastikan simpan mancis dan pemetik api di tempat yang selamat. Jauhkan bahan yang mudah terbakar daripada api. Nah ni dekat dapur, kalau tiba-tiba lapar nak makan, jangan letak kain dekat dapur, atas dapur. Kemudian sentiasa peka terhadap barang elektrik yang digunakan. Kalau sedang guna oven ke microwave, pastikan kamu alert, sentiasa peka. Tidak meletakkan terlalu banyak beban pada satu sumber elektrik ni. Contoh, pakai extension banyak-banyak kan. Okay, so ni jangan meletakkan terlalu banyak
Kemudian pasang alat penggerak kebakaran di rumah. Tidak membuang puntung rokok ketika apinya masih menyala. Okay, ni contoh. Alright. Sekarang kuis. Tengok dulu soalan. Jangan jawab dulu. Tengok soalan. Yang ni kalau dah jawab tak apa. Sekarang kita nak soal lagi. Berikan maksud pembakaran. Syarat-syarat pembakaran. Kemudian, Luqman menggunakan selimut api untuk memadamkan satu kebakaran kecil di rumahnya. Bagaimanakah selimut api itu berfungsi? Yang terakhir, berikan 4 langkah berjaga-jaga. Okay, sekarang saya pilih 4 orang. Orang yang pertama, teruslah nak left. Dia takut nama dia terpilih. Cikgu pula dah terpilih. Christina Ashikin. Ada tak Christina Ashikin? Nur Christina Ashikin. Okey, ada. Okay, jawab soalan yang first tadi. Berikan maksud pembakaran. Maksud pembakaran. Okay, Christina boleh tulis jawapan dekat chat. Okay, kalau tadi cakap syarat untuk berlaku pembakaran ada 3 jenis. Apa 3 jenis tu? Okay, Christina dah bagi dah apa. Pembakaran bermaksud tindak balas yang berlaku apabila satu bahan dipanaskan. Satu bahan tu dipanaskan, betul? Masa dipanaskan tu ada haba lah. Okay, kemudian ada lagi oksigen. So, kena ada oksigen baru berlaku pembakaran. Okay, betul jawapan. Jawapan Christina. Okay, thank you. Okay, yang kedua. Pilih. Siti Marisa. Okey, Siti Marisa ada sana. Soalan dia adalah, apa tadi? Soalan kita. Apakah syarat-syarat pembakaran? Senang je. Okey, Marisa tulis dekat chat pun boleh. Syarat-syarat pembakaran ada 3. Oksigen, bahan api dan haba. Thank you. Very good. Next. Ariel Haris. Ada tak Ariel? Saya. Okey, bagi jawapan yang soalan ketiga.
Luqman menggunakan selimut api untuk memadamkan satu kebakaran kecil di rumahnya. Bagaimanakah selimut api itu berfungsi? Selimut api tadi. Gambar dia. Ni. Kenapa kita nak selimut? Okey, jawapan? Tak tahu. Mana dia macam tu? Okey, Arina nak tolong Ariel. Okey, Arina, apa jawapan? Selimut api merupakan selimut khas yang diperbuat daripada bahan kalis api. Selimut ini menutupi api dan menghalang oksigen daripada masuk ke bawah selimut sehingga akhirnya menyebabkan api terpadam. Okey, pandai, bagus. Okey, Ariel, ulang balik jawapan Arina. Tadi tak dengar. Tak dengar. Arina ulang balik, Arina. Bagi dia dengar. Ada dekat buku teks muka surat 207. Tu, Ariel, cuba baca. Selimut api merupakan selimut khas Arina, bagi Ariel yang baca. Supaya dia ingat. Surat berapa tadi, Arina? 207. 207. Okey, Ariel, sila baca. Ariel Haris. Selimut api merupakan selimut khas yang diperbuat daripada bahan kalis api. Selimut ini menutupi api dan menghalang oksigen daripada masuk ke bawah selimut sehingga akhirnya menyebabkan api terpadam. Okey, terima kasih. Okey, kan tadi kalau pembakaran nak berlaku kena ada oksigen, bahan api dengan haba. So bila kamu selimut dia ni kalis api. Bila selimut tutup, kamu tutup dia, so tak ada oksigen masuk. Bila tak ada oksigen masuk, api tu akan terpadam. Sebab apa? Sebab kita dah kurangkan daripada 3 bahan kebakaran tadi, kita tutup oksigen. So kalau tutup oksigen, kebakaran tak berlaku. Okay, itu maksud dia. Alright. Faham, Ariel? Dah faham kat tangan? Okay. Next, soalan seterusnya. Berikan 4 langkah berjaga-jaga yang boleh diambil bagi mengelakkan kebakaran. Okay, kita pilih. Pilih seorang jawab. Muhammad Fakhrul Muiz. Ada tak? Angkat tangan. Fakhrul Muiz. Ada sana? Okey, bagi satu je. Ni soalan ni minta 4 kan? Kamu bagi satu langkah berjaga-jaga yang boleh diambil. Kalau kamu kat rumah sekarang, apa kamu kena jaga-jaga untuk elakkan kebakaran? Pastikan api gas tertutup jika tidak Okey, bagi ayat penuh. sentiasa menutup dapur gas jika tidak menggunakan.
Okay, thank you. Betul. Bagus. Alright, thank you. Apa nama tadi? Rule no is. Alright, thank you. Bagus. Sekarang kita sambung sikit lagi untuk yang terakhir. Lepas habis ni pun akan ada quiz lagi ya. Ini yang terakhir. Pencemaran udara. Gambar ni ada dalam buku teks kamu. Dia tunjuk bumi. Bumi kita. Lepas tu ada benda-benda kat atas ni yang menyebabkan berlaku pencemaran udara. Okay. So bahan apa yang mencemarkan itu dalam yang warna biru ni. Yang warna oranye ni. Kotak warna oranye ni bahan tu. Tapi punca dia daripada apa? Gambar-gambar yang ditunjuk ni adalah punca pencemaran udara. Kereta, asap kereta. Asap kilang. Tengok gambar. Ni asap kilang. Ni pembakaran terbuka yang kat sini. Construction punya tempat. Di sini peladangan. Di tengah sembuh racun serangga. Okay. Ni peti ais pun menyebabkan pencemaran udara ni. Okay. So bahan-bahan tu puncanya adalah daripada yang dilukis ni. Okay. So sekarang tengok gambar dengan saya tulis di sini. Tengok gambar pun dah tahu dah. Ni adalah apa? Gambar apa ni? Apakah gambar ini? Yang first ni. Asap. Kan? Yes. Asap kenderaan. Ini asap kenderaan. Yang sebelah ni asap kilang. So dua-dua ni punca kebakaran. Punca pencemaran udara. Okay? So kenapa kita cakap dia punca? Sebab asap-asap ni dia mengandungi jelaga. Tengok. Karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida dan lambung. Okay? Kenapa kita cakap dia punca? Sebab asap itu mengandungi bahan-bahan ini. Bahan-bahan ini yang mencemarkan udara. Okay? So next. Yang ni apa? Gambar apa? Okay, tulis dekat chat. Asap rokok. Okay, yang bawah ni orang bakar sampah. Thank you. Asap rokok punca pencemaran udara. Kenapa? Dalam asap rokok tu ada ni habuk. Bila bakar sampah kan ada jelaga, asap, ada zarah logam. Ini maksudnya tak bagus pun, tapi seronok ya hisap rokok tu bagi orang-orang itu. So ni tak bagus dan menyebabkan pencemaran udara. Okay, next. Ini adalah kawasan pembinaan, construction site. Tengok. Berhabuk dan berdebu. Habuk dan debu yang terhasil ni yang menyebabkan pencemaran udara. Yang ni gambar tadi, sama macam tadi. Racun serangga. Semburan itu menyebabkan ada bahan tercemar dalam udara. Okay, kan nampak dia masuk dalam udara kan. Yang ni gambar peti ais dengan aircon. Dia menghasilkan CFC, klorofluorokarbon yang menyebabkan pencemaran udara. So yang ni adalah kilang atau loji radioaktif. Okay, yang ni ada dekat negara Jepun misalnya. Dia menghasilkan bahan radioaktif. Okay, bahan ni kalau banyak sangat dia akan mencemarkan udara. So yang gambar yang saya tunjuk ni semua punca dia. Tu apa yang dia hasilkan. Yang dia hasilkan tu adalah bahan pencemar. Okay. Alright, bila dah berlaku pencemaran udara, banyak kesan-kesan yang negatif, yang tidak baik kepada kesihatan manusia. Okay, yang ni, yang saya tunjuk ni ada gambar X-ray. Apa yang jadi ni? Apa kamu nampak kat sini? What happened?
dalam ni ada asap. Ni X-ray dekat dia punya dada. Paru jadi hitam. Betul. Lagi? Apa jadi dekat dia punya ni? Lung dia, paru-paru. Kesan merokok. Betul. Lagi? Baru nampak ni Zadarus jawab. Asap. Ni adalah gambar kanser paru-paru. Okay, dia punya paru-paru tu dah kena kanser. Okay. So kalau dah udara kotor, kita hidung, kita hirup kan. Dah udara dah kotor dah. Lepas tu orang yang sama juga dia merokok kan. So dia menyebabkan paru-paru dia rosak. So jadi masalah kanser paru-paru. So antara lain kalau udara sangat tercemar, dia boleh juga menyebabkan yes, pandai Irina, acidosis, baby pun bantut pembesarannya. Banyak lagi kesan-kesannya. So salah satu yang saya tunjuk kat sini kanser paru-paru. Okay, untuk kesihatan manusia. Kalau tercemar udara, bangunan dengan infrastruktur bangunan tu akan rosak juga. Kenapa? Kenapa dia rosak? Dia pencemaran udara, tapi dia cakap bangunan akan rosak. Kenapa? Kenapa bangunan akan rosak? Apa jadi? Udara itu merosakkan bangunan ke? Ni, gambar yang saya tunjuk ni. Apa kaitan pencemaran udara dengan rosak bangunan, rosak infrastruktur? Siapa boleh jawab? Yes, Taman Zafran, betul. Hujan asid. Okay, tengok gambar ni ya. Okay, ni kilang kenderaan yang hasilkan asap. Asap tu pergi naik ke atas, tersejat, dekat sini ada air, tersejat, bentuk awan. Okay, gas-gas ni digabung dengan awan tu, jadi pemeluapan berlaku. Kat ujung sekali, dah banyak partikel dalam awan, hujan lah, tapi hujan tu dalam bentuk hujan asid sebab kandungan dia adalah gas-gas yang tidak bagus macam ni, kilang dari kenderaan. Okay, so bila dekat sini hujan, kat ujung dia hujan kan, kalau dekat sini ada bangunan, rosaklah bangunan tu. Kalau contoh kita ada dekat Putrajaya ada taman wetland kan, ada tempat jogging, ada tempat exercise, rosaklah infrastruktur kat situ. Lepas tu dalam taman tu ada ikan semua kan, matilah ikan tu. Rosaklah dia punya ekosistem. Okay, banyak kesan hujan asid. So, ini pun tak bagus kalau berlaku pencemaran udara. Okay, yang ni tengok gambar, tumbuhan dan haiwan pun akan terjejas. Okay. Maksudnya yang tadi tu, hujan, lepas tu masuk dalam tasik, masuk dalam sungai, rosak tumbuhan, rosak haiwan. Okay. Kemudian last kali akan menyebabkan berlaku perubahan dalam iklim bumi. Okay. Tengok sini. Sebelah kiri sangat cantik hijau, langit pun cerah, biru. Tapi bila berlaku pencemaran-pencemaran, salah satunya pencemaran udara, bumi kita akan rosak. Okay. Last one. Apa langkah-langkah mencegah dan mengawal pencemaran udara? Ni, signage ni kamu jumpa dekat mana ni? Ni, gambar ni kamu jumpa dekat mana sekarang? Pernah jumpa tak? Kedai makan lagi? Tempat lain? Kedai makan lagi? Mall, ya betul lagi. Ada satu lagi tempat. Taman lagi. Bangunan-bangunan kerajaan kan. Kalau pergi office, ditulis macam ni. Dilarang merokok. Thank you. Dilarang merokok. Denda maksimum 10,000 atau dipenjara 2 tahun. So ni adalah kita buat penegasan undang-undang.
Sebab nak mengurangkan kesan tadilah, kesan pencemaran udara. So yang ni yang kita jumpa dekat kedai makan. Hari tu kan ada diwar-warkan tak boleh merokok di kedai makan. Okey. So selain nak cegah pencemaran udara tadi melalui undang-undang, so siapa yang merokok, membuat pembakaran terbuka semua akan didenda. Selain itu melalui pendidikan. So, sekarang yang kamu belajar ni lah. Okay? So, bila kamu belajar, kamu tahu, oh ni tak bagus, tak boleh buat, tidak elok untuk alam, untuk bumi. So, jangan buat. So, melalui pendidikan. Selain itu, melalui sains dan teknologi. Kita guna kenderaan hybrid contohnya. Yang ni, gambar ni adalah kita letak penapis dekat corong-corong asap di kilang. Okay, so kita filter lah. Filter asap-asap kilang untuk mengurangkan pencemaran udara. Okay, so yang terakhir, kuis yang terakhir. Nazirul Afiq. Ada? Raise your hand. Angkat tangan. Nazirul Afiq. Nazirul Afiq jawab soalan. Apakah bahan pencemar udara yang menyebabkan jerebu? Mana Nazirul Afiq? Boleh tulis dekat chat. Tadi dekat awal-awal tadi kan saya tunjuk gambar KLCC tu kan. Satu gambar dia clear, satu gambar dia blur. Gambar blur tu, apa tadi kawan kamu jawab? Jerebu. So apa punca jerebu? Apa bahan yang menyebabkan jerebu? Okay, Nazirul Afiq bagi jawapan dekat chat. Mana Nazirul Afiq? Ada tak? Jerebu. Apa punca jerebu? Ya. Pembakaran asap kilang. Okey. Pembakaran asap kilang. Kita tengok balik soalan. Okey. Betul tu punca jerebu. Punca jerebu. Tapi soalan minta bahan pencemar udara. Okey. Cikgu sebut tadi salah. Punca jerebu betul. Asap kenderaan, kilang semua betul. Okey. Okay, betul. Tapi bahan radioaktif salah tu. Tapi apa bahan pencemar udara tu? Dalam udara kita ada apa yang menyebabkan jerebu tu? Dalam udara tu ada apa? Yes, ada asap lagi satu. Jerebu ada asap dan habuk kan? Asap dan debu, betul-betul. Asap dan debu. Okay, thank you. Alright, next soalan. Tandakan tik pada penyataan yang betul. Kamu nampak tak soalan? Ini ya. Soalan kita yang senang-senang je. Tandakan tik pada penyataan yang betul mengenai cara-cara untuk mengawal dan mengurangkan pencemaran udara. So, dia bagi A, B, C, D, E.
A, B. Menggunakan bahan bebas. So maksudnya jangan gunalah, jangan guna yang CFC. Menggunakan pengangkutan awam, melakukan pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka, mengamalkan kita semula menggunakan minyak dan petrol berplumbum. Okay, sekarang antara A, B, C, D, E ni, kita nak pilih yang mana untuk kawal pencemaran udara. Okay, yang ni saya open. Tulis jawapan dekat chat. Kamu nak pilih A, B, C, D atau E? Yang manakah yang betul? Yang mana yang betul? A, D, Idina jawab A, D. A, D. Lagi yang lain? A, D lagi. A dengan D sahaja. Sure. ABD, ABD. ABD. Okay. Alright. Putra adik. Baru nampak Putra bagi jawapan. Okay. Betul. A betul. A menggunakan bahan bebas. Kan CFC tadi kalau kita guna peti ais, aircon, dia menyebabkan pembebasan CFC. So, untuk mengurangkan pencemaran, kita guna bahan yang bebas lah. Tak ada CFC. Betul. B, menggunakan pengangkutan awam. Kenapa menggunakan pengangkutan awam? Kenapa pengangkutan awam tu boleh mengurangkan pencemaran udara? Siapa yang pilih B tadi? Cuba beri jawapan. Kenapa kamu pilih B? Pengangkutan awam contohnya apa? Salah, Idina. Pengangkutan awam, bas. Lagi? Dekat kereta api lagi. Dekat Putrajaya Central tu ada apa? Bas, kereta api lagi. LRT, MRT, kan? Itu semua adalah pengangkutan awam. Okay? So, kenapa kita nak menggunakan pengangkutan awam? Supaya apa? Cuba bagi jawapan. Kenapa nak guna? Yes, pandai. Sebab kita nak kurangkan asap kenderaan. Supaya taklah semua orang naik kereta kan, pergi kerja kan. So, bila kuranglah pencemaran udara. Okay? Itu maksud dia. Okay? So, sebab tu kita pilih B juga untuk menggunakan pengangkutan awam. C tak pilih sebab dia salah. D mengamalkan kita semula dan guna semula barang. So, kita guna balik barang tu supaya kilang-kilang tu tidaklah dia buat benda baru. Bila kilang kurang buat benda baru, so dia tak menghasilkan asap-asap tu. Okay? Menggunakan minyak dan petrol berplumbum ni menggalakkan pengeluaran bahan tercemar. So, kita pilih A, B dengan D. Alright.